Hai semua, dalam video kali ini saya akan menerangkan tentang tajuk reka bentuk lanskap bagi mata pelajaran pendidikan seni visual tingkatan 2. Standard pembelajaran 5.1.1 memeliharkan sejarah perkembangan reka bentuk lanskap. 5.1.2 menjelaskan prinsip reka bentuk lanskap dari aspek jenis lanskap iaitu lanskap lembut dan lanskap kejut, peranan dan fungsi, prinsip dan elemen, konsep dan juga ergonomi. Kita mulakan dengan persepsi seni iaitu sejarah perkembangan reka bentuk lanskap. Lanskap terawal dikesan pada Taman Gantung Babylon yang terletak di Iraq pada tahun 600 sebelum Masihi. Taman Alhambra di Spanyol dibina pada akhir abad ke-11 juga merupakan contoh awal reka bentuk lanskap yang bercirikan Islam yang hebat. Reka bentuk lanskap pada abad ke-15 dan 16 banyak berkisar tentang pemandangan di Belanda berdasarkan kepada catatan yang telah dihasilkan pada zaman tersebut. Pada abad ke-17 pula, muncul lanskap klasik yang menggambarkan Arcadia iaitu tempat legenda Greek purba yang terkenal dengan keindahannya. Perkembangan lanskap di Malaysia bermula seawal abad ke-14 iaitu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kesan peninggalan penjajahan Portugis, Belanda dan British di Tanah Melayu mewujudkan lanskap berkonsep rekreasi dan kawasan lapang seperti Taman Tasik Taiping di Perak yang diwujudkan pada tahun 1880, Taman Botani Pulau Pinang yang diwujudkan pada tahun 1884 dan Taman Botani Perdana Kuala Lumpur yang diwujudkan pada tahun 1888. Mulai tahun 1970-an, reka bentuk lanskap di Malaysia lebih tersusun dan teratur. Kerajaan telah mewujudkan badan bertanggungjawab untuk menguruskan hal berkaitan lanskap seperti Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan juga Jabatan Lanskap Negara. Penganjuran Putrajaya Floria, pameran orkid dan bonsai Kuala Lumpur serta pertandingan lanskap adalah antara usaha untuk memarakkan kesedaran akan kepentingan lanskap dalam kehidupan rakyat Malaysia. Prinsip reka bentuk lanskap. Peranan dan fungsi reka bentuk lanskap. Apakah peranan dan fungsi reka bentuk lanskap? Peranan dan fungsi reka bentuk lanskap terbagi pada 3 iaitu dari segi estetik, ekonomi dan juga fizikal. Peranan dan fungsi daripada segi estetik iaitu lanskap membentuk ruang yang lebih menarik, mencantikkan pemandangan, melembutkan persekitaran, melembutkan pemandangan pada bangunan dan juga mengelakkan kebosanan. Dari segi ekonomi pula, lanskap dapat memberi faedah kepada negara dan masyarakat dari segi rekreasi, kesihatan, pendidikan dan juga pelancongan. Lanskap juga turut menjadi sumber ilham kepada pengkarya dan menjadi sumber pendapatan kepada seorang pereka lanskap. Dari segi fizikal pula, lanskap tindak untuk mengawal lukisan tanah serta memberi perlindungan dan juga tumbuhan. Lanskap juga menyejukkan iklim dan dapat mengawal pencemaran alam. Selain daripada itu, lanskap juga menjadi tirai ataupun dinding dan mengarah pergerakan serta menghasilkan imbangan ekologi. Alat, bahan dan simbol dalam penghasilan reka bentuk lanskap. Antara alat yang digunakan ialah pensel, pen teknikal, pembaris, pen warna, sesiku segitiga, sesiku T, French curve, stencil, huruf, template seni guna serta bahan yang digunakan untuk melukis ialah kertas surih dan juga kertas lukisan. Anda boleh lihat di rajah dalam slide ini. Segitiga ini ialah sesiku segitiga dan ini ialah French curve, manakala yang ini adalah pembaris ataupun sesiku T. Ini adalah set geometri
Dan ini adalah board ataupun permukaan untuk kita letakkan bahan kertas surih ataupun kertas lukisan untuk tujuan melukis plan reka bentuk landscape. Dalam plan reka bentuk landscape terdapat simbol-simbol yang tertentu. Contohnya, simbol ini ialah simbol pokok renek, manakala ini pula adalah simbol untuk pokok. Yang di sebelah ini adalah simbol pokok palma. Yang di atas ini adalah simbol untuk rumput. Dan yang di bawah ini adalah simbol untuk landscape kejor, iaitu batu, kerikil, batu bata, sambungan teratur, kayu dan juga sambungan bersambung. Prinsip-prinsip reka bentuk landscape. Terdapat 6 prinsip reka bentuk landscape. Yang pertama ialah kepelbagaian. Landscape yang cantik perlu ada prinsip kepelbagaian. Kontra adalah salah satu cara menghasilkan prinsip kepelbagaian. Kepelbagaian dapat diwujudkan dengan menggabungkan bentuk, jalinan dan kombinasi warna dalam landscape. Prinsip yang kedua ialah penegasan. Penegasan merupakan penipuan atau fokus terhadap sesuatu elemen yang menarik dan menonjol dalam landscape. Penegasan diwujudkan melalui satu titik fokus atau ciri-ciri istimewa seperti warna, tinggi, bentuk, bunyi atau objek tanaman. Prinsip yang ketiga ialah keringkasan. Sesuatu reka bentuk landscape perlu ringkas dan menarik. Ia juga perlu menggunakan elemen penting sahaja seperti tumbuhan, air dan juga struktur binaan. Prinsip yang keempat ialah imbangan. Imbangan ialah hubungan antara elemen-elemen dalam landscape. Imbangan boleh menjadi imbangan simetri atau tidak simetri. Prinsip yang seterusnya ialah prinsip irama. Prinsip irama merujuk kepada perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain secara berperingkat-peringkat menurut pandangan mata. Perubahan ini dari segi ketinggian, warna atau jalinan. Prinsip yang terakhir ialah prinsip kesatuan. Prinsip kesatuan ialah gabungan pelbagai elemen reka bentuk untuk mendapatkan satu konsep tertentu yang dihasilkan melalui penggunaan prinsip dan elemen landscape secara berulang-ulang dan juga konsisten. Jom kita lihat bagaimana gambar contoh untuk prinsip-prinsip ini. Prinsip kepelbagaian. Gambar raja ini menunjukkan prinsip kepelbagaian yang kita boleh lihat dari segi penggunaan warna pokok, jenis-jenis pokok dan juga susunan. Gambar yang kedua menunjukkan prinsip penegasan, di mana apabila kita melihat ruang ini, mata kita akan tertumpu kepada titik fokus di sini, di tengah-tengah. Jadi, objek di tengah-tengah ini mewujudkan penegasan kepada pandangan mata kita. Gambar yang ketiga ialah prinsip keringkasan. Keringkasan merupakan satu objek yang susunan objek yang simple, ringkas tetapi teratur dan masih lagi kelihatan menarik. Prinsip yang seterusnya ialah irama. Susunan pokok-pokok di sini mewujudkan irama. Perubahan saiz yang kelihatan mewujudkan irama yang jelas. Kemudian gambar rajah yang seterusnya iaitu yang kelima. Prinsip imbangan kita boleh lihat pada gambar rajah ini di mana apabila kita meletakkan garisan aksis di sini, bahagian kiri dan kanan objek yang disusun adalah sama. Jadi, landscape ini adalah landscape imbangan simetri. Prinsip yang terakhir ialah prinsip kesatuan. Kita dapat lihat prinsip kesatuan diwujudkan melalui penggunaan warna. Penggunaan warna merah pada pokok bunga, kemudian warna yang natural pada bangunan,
dan juga penggunaan warna hijau yang sama bersatu. Elemen yang berulang mewujudkan kesatuan. Elemen reka bentuk lanskap. Elemen reka bentuk lanskap terdapat 4, iaitu tumbuhan, topografi, struktur dan juga air. Tumbuhan merupakan elemen penting dalam reka bentuk lanskap. Pemilihan tumbuhan bergantung kepada saiz, bentuk, warna dan jalinan. Tumbuhan mempunyai fungsi fizikal dan juga estetik. Anda boleh lihat pada gambar raja di bawah, ini menunjukkan elemen tumbuhan yang digunakan pada lanskap tersebut. Elemen yang seterusnya ialah topografi. Apa yang dimaksudkan dengan topografi? Topografi ialah keadaan semula jadi permukaan bumi seperti gunung, bukit, lembah, sungai, tasik dan juga daratan. Topografi buatan manusia merujuk kepada busuk kecil, perigi, batas, tanaman dan kolam. Jadi pada gambar rajah di sini, anda boleh lihat bagaimana seorang pereka lanskap menggunakan topografi yang ada, iaitu kawasan berbukit, dan menghasilkan satu lanskap yang menarik. Elemen yang seterusnya iaitu elemen yang ketiga, iaitu struktur. Struktur diwujudkan bagi kemudahan dan keselesaan pengguna. Struktur boleh berdiri daripada batu, konkrit, kayu dan juga logam. Contoh-contoh struktur ialah lorong pejalan kaki, pagar, tembok, bangku dan pondok. Jadi pada gambar rajah ini, strukturnya ialah bahagian kayu yang merupakan bumbung dan juga tiang. Elemen yang keempat ialah air. Air menjadi elemen estetik dan berfungsi memberikan kesan nyaman dan juga ketenangan kepada seseorang individu. Air juga boleh digunakan untuk aktiviti rekreasi. Reka bentuk lanskap air meliputi kolam, air terjun dan juga pancuran air. Konsep lanskap yang terdapat di Malaysia. Konsep yang pertama ialah konsep lanskap Melayu. Konsep lanskap Melayu berkait rapat dengan alam semula jadi. Bahagian halamannya mempunyai elemen buatan manusia seperti pagar dan wakaf. Air, tanah dan tumbuhan pula menjadi pelengkap seni hiasan lanskap Melayu. Konsep lanskap Islam. Konsep lanskap Islam bertitik tolak kepada konsep syurga seperti yang terkandung dalam Al-Quran. Konsep ini diekspresikan dalam bentuk taman yang teduh dengan tumbuhan dan juga air. Jadi anda boleh lihat pada gambar rajah di bawah di sini yang menunjukkan ciri-ciri Islam. Yang pertama adalah dari segi pembinaan bentuk geometri, kemudian kawasan yang teduh di samping tumbuh-tumbuhan dan juga air. Konsep yang seterusnya ialah konsep lanskap Bali. Konsep lanskap Bali menekankan taman semula jadi yang berpaksi kepada keseimbangan antara Tuhan, alam dan sesama manusia. Jadi di sini anda boleh lihat di mana penggunaan tumbuh-tumbuhan dititik beratkan dalam konsep Bali. Di samping itu terdapat patung yang merupakan simbol antara Tuhan dan juga alam serta manusia. Konsep yang seterusnya ialah konsep lanskap Jepun. Konsep lanskap Jepun lebih menjurus kepada budaya dan amalan hidup Jepun. Fokus utama lanskap Jepun ialah alam semula jadi. Elemen penting yang digunakan ialah batu, tumbuh-tumbuhan dan juga perhiasan. Seterusnya konsep lanskap Thai. Konsep lanskap Thai berteraskan tiada batasan. Reka bentuk lebih kepada konsep ruang yang simbolik dan abstrak. Konsep lanskap dalam persekitaran Thai menekankan aspek fizikal, mental dan juga sosial. Jadi konsep lanskap Thai
lebih kepada memberi ketenangan dengan menggabungkan penggunaan air, batu, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Konsep landscape Inggeris pula mementingkan ciri-ciri bersih, rapi dan juga kemas. Tetapi kelihatan moden, menarik serta bergaya. Landscape lebih ringkas, mudah tetapi tidak membosankan. Anda boleh lihat pada gambar rajah ini di mana penggunaan motif-motif ataupun elemen-elemen yang digunakan adalah sangat ringkas. Tetapi susunannya masih lagi menarik, kemas dan juga bersih. Ergonomik. Ergonomik bermaksud sains yang berkaitan dengan mereka bentuk dan mengatur sesuatu perkara supaya pengguna boleh menggunakannya dengan mudah dan selamat. Dalam landscape, ergonomik ialah kajian yang berkaitan penyusunan luaran dengan mengambil kira aspek penghadang suria, pencahayaan dan pengudaraan semula jadi. Dalam konteks keselamatan, ergonomik dalam reka bentuk landscape melibatkan efisiensi tempat kerja dan pekerjaan. Ini melibatkan juga alat dan bahan yang digunakan agar tidak mendatangkan kemudaratan dan kecederaan. Contohnya, ruang berjalan kaki yang dibina untuk tujuan keselamatan. Jadi sebenarnya ergonomik ini ialah ciri-ciri keselamatan dan juga kemudahan yang diberikan untuk pekerja supaya mereka dapat merehatkan badan di samping menjaga kesihatan dan juga keselamatan pekerja di titik beratkan. Contohnya seperti yang tertera tadi, ada penghadang suria, pencahayaan semula jadi dan pengudaraan semula jadi. Terdapat juga ruang berjalan kaki yang merupakan ciri-ciri keselamatan. Sekian saja penerangan saya untuk tajuk reka bentuk landscape untuk tingkatan 2. Saya harap dengan penerangan yang saya berikan dapat memberikan sedikit input kepada awak tentang topik yang anda pelajari. Sehingga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum, salam sejahtera.